Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustazah. Saya mewakili kumpulan 7. Kami akan membahaskan tentang isu kepentingan akidah dalam kehidupan seorang Muslim. Dari Abu Hurairah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aku tidak memerlukan sekutu-sekutu dari kalian. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang dia menyekutukanku padanya selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan sekutu yang dia menyekutukan aku dengannya." Riwayat Muslim, Kitab Az-Zuhud. Akidah merupakan asas penting yang perlu ada bagi diri setiap insan yang bergelar Muslim. Tanpa akidah yang mantap dan jitu, hilanglah keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Lahirlah kekacauan dalam kehidupan seharian, kehidupan tidak akan mendapat ketenangan dan akan terputus hubungan sesama manusia. Okey, seterusnya kita akan melihat dua contoh isu semasa yang berkaitan dengan kerosakan dan penyelewengan akidah yang berlaku di Malaysia. Jadi yang pertama adalah isu mengenai ajaran agama, ajaran sesat yang dibawa oleh seorang wanita yang digelar Ibu Yati. Dan dalam ajaran ini terdapat beberapa perkara yang melanggar akidah Islam, iaitu menggunakan lafaz syahadah yang agak pelik dengan pengakuan aku Melayu sebanyak 7 kali, dan wujudnya kitab isu silam yang tersimpan di London. Dan ajaran ini juga menyatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman berasal daripada tanah Melayu. Dan antara yang lain, Al-Fatihah bukanlah firman Allah, dan beberapa lagi lah dakwaan yang bercanggah lah sebenarnya dengan agama Islam tu, akidah Islam tu. Okey, jadi isu yang kedua yang saya ingin bawakan adalah disangka rumah terbakar rupanya kan. Lelaki yang berusia 23 tahun itu merupakan seorang bomoh. Ini berkaitan dengan isu khurafat lah. Pada tahun lepas, iaitu ramailah ingatkan rumah itu berlaku kebakaran. Rupanya sedang melakukan ritual sihir. Dan pada masa itu kan terdapat beberapa keping foto yang bersama dengan bomoh tersebut lah. Dan dipercayai untuk memutuskan hubungan antara orang tersebut. Dan khidmat yang dilakukan ni atas talian. Kemudian gambar-gambar tersebut akan dicetak dan ditulis nombor, dan akan dilakukanlah sihir terhadap orang tersebut. So nak kata dekat sini kan, macam walaupun dunia dah moden, tetapi masih ada segelintir yang mengamalkan perkara-perkara yang tidak elok itu, dan bercanggahlah dengan akidah Islam. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai peranan akidah dalam panduan. Yang pertama adalah sebagai panduan hidup. Ini kerana apabila dengan ada akidah, kita akan berpegang teguh dengan panduan utama umat Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan melalui panduan ini, kita akan dapat tahu membezakan baik dan buruk. Kerana itu, akidah ini penting sebagai panduan kehidupan. Seterusnya, peranan akidah sebagai perisai diri. Seperti satu kata-kata bahawa mencegah lebih baik daripada merawat. Begitu juga dengan adanya pegangan akidah, seperti peranan yang pertama tadi, apabila kita tahu membezakan baik dan buruk, kita akan dapat mengelakkan diri kita daripada memilih jalan yang salah. Jadi kita akan selamat daripada jalan yang sesat. Kerana itu, akidah ini peranan sebagai perisai diri kita. Dan peranan yang terakhir adalah sebagai penenang jiwa. Iaitu apabila kita memiliki akidah, keyakinan bahawa kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu sebagai tempat bergantung kita yang sentiasa ada. Jadi apabila ada apa-apa masalah, kita akan tahu bahawa Allah itu ada. Dan selain itu, ia juga dapat mengelakkan krisis
mempersoalkan tujuan hidup kita seperti dalam istilah Inggerisnya existential crisis, kerana dengan adanya akidah kita akan tahu bahawa tujuan utama hidup kita adalah sebagai ambil dan khalifah. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai faktor penyelewengan dan kerosakan akidah. Berdasarkan Zulkifli Muhammad, terdapat 3 bentuk penyelewengan, iaitu yang pertama adalah ajaran baharu, di mana ia muncul melalui ajaran-ajaran yang direka oleh guru ataupun pengajar. Contohnya ajaran Ayahfi atau ajaran Sihab, yang di mana sudah diwartakan oleh pihak bertanggungjawab bahawa ajaran ini adalah benar-benar sesat. Yang kedua adalah penyelewengan tarikat. Tarikat ini bermaksud jalan untuk menjadi orang yang bertakwa atau jalan yang diridhai Allah SWT, di mana mereka menggunakan nama tarikat yang terkenal melalui guru atau pemimpin dengan mengubah sebuah bentuk amalan tersebut. Yang ketiga adalah amalan tradisi, iaitu di mana seperti kita tahu, di Malaysia terkenal dengan amalan-amalan tersebut, di mana mereka percaya pada makhluk selain Allah SWT atau menduakan Allah SWT. Contohnya bomoh ataupun roh perawat. Seterusnya adalah punca kerosakan akidah. Yang pertama adalah di mana seseorang individu ini tidak mahu mempelajari atau mendalami ilmu agama. Yang kedua adalah maksiat dan kemungkaran yang semakin berleluasa pada zaman teknologi ini yang menghasilkan golongan manusia berada dalam kesesatan. Yang ketiga adalah taklid buta, di mana seseorang individu ini menerima pendapat manusia tanpa selidik atau mengetahui asasnya, ataupun boleh dikatakan sebagai membuta tuli. Ia ambil satu benda tu tanpa tahu perkara sebenar ataupun hadisnya. Dan yang terakhir sekali adalah mulul, iaitu berlebih-lebihan meminati atau mestai para imam, wali ataupun orang soleh. Sedangkan kita tak sepatutnya mengikuti apa yang para imam itu buat. Kita sendiri boleh ikut apa yang Allah suruh, apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan ataupun yang dikatakan sebagai sunnah. Seterusnya adalah cara pembinaan iman dan takwa. Yang pertama adalah belajar memahami Al-Quran dan Hadis. Sebagai seorang Muslim, Al-Quran dan Hadis adalah panduan hidup kita. Al-Quran bukan sekadar perlu dibaca, malah perlu difahami dan dihayati maknanya. Salah satu cara untuk membina iman dan takwa dalam diri adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Tidak lupa juga hadis sebagai panduan kepada kita yang harus diteladani melalui Rasulullah SAW untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Yang kedua adalah membina iman dan takwa dengan serka yang solehah. Membina kawan-kawan yang baik adalah sangat penting untuk membantu memelihara iman seseorang. Iman adalah bersifat naik dan turun. Dikala iman terbangkit, kita akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang baik. Manakala sebaliknya, dikala iman turun, kita akan mudah cenderung kepada kemaksiatan. Oleh itu, apabila berada dalam serka yang solehah dan memiliki kawan-kawan yang baik, dapat membantu menjaga iman seperti mengajak tilawah, solat sunat, berfikir kebesaran Allah tentang alam dan menasihati mencegah kemungkaran. Yang ketiga adalah konsisten menghadiri majlis ilmu agama. Menghadiri majlis ilmu agama secara konsisten membantu membina iman dan takwa seseorang. Apabila dilakukan secara konsisten, ia dapat dipelihara iman daripada perkara-perkara maksiat. Yang keempat adalah baca buku tentang Islam dan sejarah Islam. Selain itu, membaca buku adalah salah satu tuntutan agama yang mana sewaktu awal wahyu turun kepada Rasulullah SAW, Nabi Jibril mengatakan Iqra sebanyak 3 kali. Hal ini membuktikan bahawa membaca buku sangat penting kerana membacalah yang telah mengubah cara hidup masyarakat jahiliah kepada masyarakat bertamadun. Pembacaan tentang Islam dapat mendedahkan lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana tuntutan cara hidup Islam yang sebenar.
Pembacaan tentang sejarah Islam dapat membangkitkan iman kita dengan menelusuri banyak pengorbanan kisah-kisah Nabi, sahabat-sahabat Nabi dalam menempuh ujian kehidupan bersama kesabaran bagi mencapai obsesi syurga. Yang kelima adalah mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang boleh dipraktikkan bagi membina iman dan takwa seorang Muslim seperti berpuasa Isnin dan Khamis, qiyamul lail, solat sunat dan lain-lain. Rasulullah merupakan contoh teladan kita sebagai seorang Muslim. Akhlak Rasulullah merupakan yang paling baik dan perlu diteladani untuk dalam kehidupan seharian kita. Yang akhir sekali adalah mentadabburi Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak ayat Allah yang difirmankan tentang alam. Antaranya adalah surah Al-Fatih ayat 12. Dengan melihat alam, ia dapat melahirkan rasa ketenangan dan mencenderungkan hati kita untuk berfikir tentang kebesaran Allah. Secara tidak langsung, seseorang itu akan merefleksi diri tentang kehidupan sehariannya sehingga menimbulkan keinsafan dalam diri. Ia akan cenderung ingin mengubah diri menjadi yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya beri kepada kawan saya. Antara perkara yang boleh menyebabkan akidah seseorang Muslim terbatal, yang pertama, mengungkapkan perkataan yang bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam. Sebagai contoh, mengatakan Nabi seorang yang berdusta dan gila seks. Yang kedua, menghina syariat Allah seperti menghina hukum hudud. Yang seterusnya, mempersendakan agama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hanya bersifat gurauan. Sebagai contoh, mempersendakan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan terakhir, melakukan perbuatan kufur atau syirik seperti yang dilakukan oleh golongan musyrik. Sebagai contoh, sujud kepada berhala, memakai salib dan percaya kepada jin dan syaitan. Walaupun perkara ini nampak remeh, tetapi ia sangat besar dosanya di sisi Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Taubah ayat 65 hingga 66. Bermaksud, dan jika kamu tanyakan kepada mereka mengenai perbuatan itu, pasti mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bermain-main saja. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah hendak ayatnya dan rasulnya kamu sentiasa perkenakan. Tidak perlulah kamu mohon maaf kerana kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Jika kami memaafkan sebahagian daripada kamu lantaran mereka bertaubat, maka kami akan menyisakan sebahagian yang lain. Kerana mereka adalah orang yang terus berbuat dosa. Akhir sekali, saya akan membentangkan kesimpulan secara menyeluruh bagi tajuk akidah ini. Jadi, secara keseluruhannya, akidah adalah penting dalam kehidupan kita sebagai seorang insan. Ini adalah kerana akidah memiliki peranan yang besar dalam membina akhlak setiap individu Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang pahala dan seksa disesuaikan dengannya dan bukan hanya sekadar wejangan yang tidak menuntut tanggungjawab. Selain itu, akidah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan semua pelaksanaan kewajipan, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi imak dari salafus soleh serta seluruh berita-berita yang pasti baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta imak salafus soleh. Jadi seterusnya, akidah yang benar akan melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita kerana kehidupan yang dihiasi dengan syukur. Contohnya ketika kita mendapatkan pelbagai nikmat dan sabar ketika kita sedang menghadapi kesulitan, musibah dan juga tentangan.
Jadi umat Islam seharusnya dapat mempelajari ayat-ayat Allah dengan baik yang terdapat pada alam semesta maupun pada Al-Quran untuk memperkuat akidah agar kehidupan kita lebih bermakna dan bermanfaat. Jadi akhir kata, akidah yang benar adalah merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya setiap amalan seseorang insan itu. Jadi sekian saja daripada kami. Terima kasih.